أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت. Ya Tuhan, ajarlah aku kau yang aku masih jahil, wadakirni ma nasitu, dan berilah aku ingat kau yang telah aku lupa. Rabbi shrah li sadri, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan wamaklah ma'aksinku lidahku, yafqahu qawli, supaya anda tak faham kataku. Itu kesal sikit, gamanya kesal sikit. Pada depan dah kesamari, kesamari. Ada depan dah kesamari, belakang boleh bagi depan. Para hadirin sekalian, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, mengikut biasanya hari Jumaat ni kita membaca Al-Quran, tapi hari ni nak berhenti sementara, seminggu ke 2 minggu ke sekali, giliran kedua kali, dan membaca kitab lain. Kerana masalahnya begini, dalam sehari 2 sebulan 2 ni timbul sikit kekeliruan ni, kerana keliru sungguh ke ataupun sengaja dikelirukan, tu Tuhan yang Maha tahu. Keliru yang nak sebut ni ialah mengenai dengan SU sifat 20. Amal disebut perkara sifat 20 ni, iaitu mengenai Allah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Amal sebutnya hak yang wajib ialah ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah, kata alim ulama kita. Awal-awal perkara agama ni kita kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan tu wajib. Cara mana mengenal Tuhan ni masing-masing bawa. Ada orang ikut sifat 20, ada orang ikut Quran terus. Tu dia duduk. Amba tidak sebut kata sifat 20 ni wajib. Kenapa? Kerana kalau kita kata sifat 20 adalah ni wajib, maka orang zaman Nabi hari itu seorang abuk tak reti sifat 20, maka arti orang itu tinggal barang wajib. Tu dia duduk. Jadi oleh kerana amba tak kata begitu, maka ada orang kata, orang tu khabar yang tak rajin mari sini, khabarnya jauh-jauh. Jadi khabar katanya, orang tu kata bahawa amba kata sifat 20 ni haram. Haram ke berapa, wallah alam lah, tak tahulah, dia ikut dia lah. Kalau dia kata tu dengan fitnah, maka dosa besar lah dia. Kalau dia kata tu dengan keadaan tak faham, InsyaAllah hari ni kita baca kitab dan dia boleh faham. Benda amba kata tu benda reka daripada orang perlu amba ke barang ada nah kampung panggil. Itu masalahnya. Orang bila semua jadi oleh kerana benda ni dikira penting, maka hamba nak baca kitab ni hari ni, dan boleh jadi melarat ke minggu depan. Kalau tak sudah kita tangguh sekali lagi, kita balik semula pada Quran kita, kerana Quran ni nyacah punggung kita, pusing ke mana pun tak boleh jengah. Baik untuk nak semayang, baik untuk nak kenal Tuhan, baik untuk nak politik, baik untuk nak apa pun, Quran tak boleh lagi. Kerana itu merupakan surat kiriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sekalian di muka bumi ini. Hak amba nak baca kitab depan amba ni, mula-mula sekali amba ambil kitab yang telah pun diajar di sekolah-sekolah Arab di negeri kita. Depan amba ni Silsilatul Tauhid, keluaran Majlis Syu'un Islamiyah wa Taqalid Melayuah Kelantan Malaysia. Mana kitab ni dibaca di apa nama ni, di sekolah-sekolah Arab di Kelantan. Kitab Majlis Agama lah kita panggil sini sikit. Dalam ni hak ni juzuk 4, apa ni untuk tahun 4 sanawi. Hak benda amun ni sebutir ya. Dalam silsilah tauhid tahun 4 juzuk tahun 4 sanawi ni so amun. Iaitu dengan amba dengar khabar kata orang hak duk buat kalut ni marah sangat kepada Syed Sabit. Siapa kau perikak
sebut perkataan Nathan pada Syed Sabit. Jadi perkataan ni para hadirin semua tidak layak benar keluar daripada orang yang orang kampung panggil kita ni tu guru kau ustaz. Padahal ni dia sebut dia ni, yang mana ayatnya? Kitab ni dibuat oleh satu jawatan kuasa Jawab Majlis Agama Islam untuk diajar kepada anak-anak kita di seluruh sekolah Arab di Kelantan. Kitab ni dibuat rojokkannya, tempat diambilnya satu daripadanya ialah Al-Aqaidul Islamiyah karangan Syed Sabit. Tu nak ayatnya. Kok sahu sangat Syed Sabit ni kaum muda lah, sesak lah, buat ada kitab dia pecah belah sekali. Tapi orang majlis sendiri buat rojokkan kepada kitab Syed Sabit. Nama kitabnya Al-Aqaidul Islamiyah. Dengan khabar katanya kitab ni, apa nama ni, Ustaz Mat Mustafa pun baca kitab ni. Mat Mustafa pun malu habis. Kita baca kitab Syed Sabit. Jadi Syed Sabit bagi orang kita maruh berapa semua sekali tu kitab dia tu juga dah menjadi rojokkan bagi ustaz-ustaz kita yang buat buku ni dan diajar pada anak-anak kita di seluruh Kelantan. Dia boleh jadi seluruh Malaysia pakai kitab ni dan kabatah ke Brunei pun siapa. Jadi amba wasa duka cita kalah luka hati kalah lah. Masa nak kecek-kecek benda kita tak tahu, jangan kecek. Kita kalau tak tahu sekau kita tanya orang tahu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanya orang lain. Kalau mu tak tahu, mata kita tak tahu juga, kita buat sebukan dia lalu. Pakut kucah habis fikir orang kampung ini. Banyaknya orang kampung. Sudahlah orang kampung ni tak pandai. Ayat dia agak pada kita tak pandai. Apa kita hidup jadi jahil seperti dia juga. Dia tambah lagi. So, yang keduanya, kitab tu juga sila-sila tauhid juga. Keluaran Majlis Syu'un Islamiyah Taqad di Malaysia, Kelantan Malaysia juga. Buat di, kita kira kitab majlis jugalah. Tapi untuk tahun 6 sanawi. Kok ni siapa disebut sikit mengenai dengan apa ni, silsilah sifat 20. Silsilah sifat 20 kok dalam sebutan Arab dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam tu sebutan orang mengaji kita Arab, kita kampung panggil sifat 20. Tolong yang berlaku. Dalam silsilah tauhid tahun sanawi dia ada sebut sikit secara rekah dan secara panjang lebarnya amu akan baca kitab depan. Nampak gaya tu dia ambil sini juga sikit banyak. Iaitu kata dia Nas'atu ilmi tauhid wa awamiluha min ad-dakhil wal kharij. Itu pala suratnya. Nas'atu ilmi tauhid wa awamiluha min ad-dakhil wal kharij. Perkembangan ilmu tauhid dan faktor-faktor yang menyebabkan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam atau ilmu sifat 20 ni wujud. Baik pun faktor itu daripada dalam ataupun dari luar. Apa silahnya? Maka ilmu sifat 20 lahir di muka dunia, sedangkan ilmu ni, ilmu kalam, ilmu tauhid zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi yang pakai Quran. Maka surah kitab kita ni tolong raya. Jadi artinya di zaman Nabi memang tak ada benda ni, adanya tebian. Dan boleh katakan seluruh ilmu yang ada dalam Islam ni memang tidak wujud di zaman Nabi. Kalau zaman Nabi ni kita kira agak Quran je ada. Quran ni ibarat kalau kira agak berah mentah. Berah bahan mentah apa ni? Bukan berah, ada bahan mentah. Kalau kayu balok. Kalau kain tak kapah. Kalau nasi tak berah. Ketika tu belum diproses lagi. Lepas pada tu orang jadi ke kursi, jadi ke gapo itu masa clear. Begitu juga ilmu fiqh subhanallah ni memang tidak wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama-lama kelamaan bagai itu jadi berasas pada Quran, berasas pada hadis, berasas pada gapo. Ilmu tajwid baik, ilmu nahwu baik, ilmu sarah baik, ma'ani, bayan, balaghah, badi', ni semua ilmu mantiq tak apa ilmu orang lain. Usul fiqh tu Imam Syafi'i dah sendiri buat. Imam Syafi'i mulai daripada Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi, kebiasaan ada dia beranaknya. Jadi sama Nabi tak ada lagi usul fiqh. Lama lagi. Jadi tiap-tiap ilmu yang kita dok mengaji lah ni adalah hasil daripada titik penuh yang dibuat oleh alim ulama kita setelah apa ni berlakunya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ilmu sifat 20 sendiri. Tengok dia kata sini ni. Ama baca rekah ni. كان المؤمنون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لا يأخذون عقيدتهم إلا من القرآن والحديث. Orang mukmin zaman-zaman dulu, baik muhajirin, baik ansar, dia tidak sedut ambil akidah mereka kecuali bulat-bulat daripada Quran dengan hadis. Akidah dia, baik akidah mulai apa pun dia ambil terus daripada Quran dan daripada hadis. Dan hak itulah juga ambo duk sebut pun. Ambo sebut banyak orang kita lah ni kalau suruh wayak sifat Tuhan, dia boleh wayak ability.
Ni wujudnya, ni akidahnya, ni hok mana salbi, hok mana sifat salbi, sifat ma'ani, sifat apa dia boleh wayak habis. Bahkan mutasi apa semua dia boleh wayak habis. Seakan-akan kita duk agak dia ni kena Tuhan mati. Tapi hari mari perjuangan, tolak perjuangan Islam, ambil kebangsaan, ambil gapo. Pak kenal gapo tu kata. Kenal gapo Tuhan lagu Islam hok betul benar mari Tuhan dah mau tolak. Ambil kebangsaan. Ambil sosialis, ambil nasionalis, ambil komunis, ambil apa siapa kau pekat. Komunis orang Islam boleh terima juga. Kenal Tuhan. Gapo tapi kalau tanya sifat 20 dia boleh boyak bersembuh. Tanda dia ni kenal Tuhan. Tapi bila depan yang balas Tuhan dia tolak habis dia. Ini menandakan salah dudukkan. Tak kena cara kita mengenali apa ada ni cara lagu tu. Kalau kita talak lain. Tu dia duduk. Ini benda para hadis semua. Baiklah sekarang yang membaca kitab. Dan kitab depan ni Duhal Islam. Duhal Islam karangan Ahmad Amin juzuk 3 muka pertama lagi. Al-Bab Ar-Rabi' fil Aqaid wal Madahib Ad-Diniyah fil Asl Abbasi Al-Awwal. Kau yang keempat nak wayak masalah akidah dan masalah aliran-aliran agama, mazhab-mazhab agama di zaman Abbasi, kira-kira lebih kurang 100 tahun kemudian lepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun lebih kurang. Dan jadi kalau ada masa lepas pada habis juzuk ni, amo nak baca juzuk yang kedua sikit. Kalau hak ni panjang sikit, hak tu ringkas tapi terang sikit hak tu. Dan kalau ada masa lagi berasa kalau berasa nak baca lagi, amo nak baca Al-Munqidh min ad-Dhalal. Al-Munqidh min ad-Dhalal ni kitab Imam Ghazali yang dia tulis selepas daripada dia selalu dalam pemikiran dia. Begitu juga ada lagi kitab lain Iljamul Awam fi Ilmi Al-Kalam. Dan kitab Ihya Ulumuddin sendiri bagaimana cara dia kemuka sifat 20 ni memang tak serupa dengan hak kita duk ngaji ni. Dan kalau ada masa lagi apa nama ni, ada lagi kitab-kitab lain yang mengenai dengan ni, tapi kalau nampak cukup dengan hak ni kita berhenti setakat ni, kita balik semula pada Al-Quran Al-Karim. Baik, sekarang kita baca Tamhid fi Nash'ati Ilmi Al-Kalam. Tamhid maknanya muqaddimah ataupun sekapu sirih kata orang Melayu. Sekapu sirih nak wayak perkembangan ilmu kalam. Kathrul bahthu fil aqaid fi dhalika al-'asri wa tasha'aba. Kata dia banyak perbahasan timbul mengenai akidah ni di zaman Abbasi. Di zaman Nabi Khalifah 4 tu orang panggil zaman Nabi dah Khalifah 40 tahun. Lepas pada 40 tahun naik kerajaan Umawi. Lebih kurang 70 tahun. Lepas pada kerajaan Umawi 70 tahun baru timbul kerajaan Abbasi. Jadi tu yang kita nak kata dalam peringkat yang pertama kerajaan Abbasi berkembang di muka dunia ni banyak perbahasan mengenai dengan akidah. Wa tasha'aba alwanan jadidatan lam takun ayyaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-awwalin min sahabati. Dan telah jadi bermacam-macam warna-warni, bermacam-macam fashion perbahasan berlaku mengenai akidah yang tidak pernah wujud di zaman Nabi dan tidak pernah wujud di zaman sahabat-sahabat Nabi peringkat yang pertama. Wa akhadhat hadhihi al-buhus tatarakkaz liyatakawwana minha ilmun jadidun yusayiru sa'ir al-ulum allati nasha'at fi hadha al-'asr huwa ilmu al-kalam. Kata dia perbahasan ni lama kelamaan apa namanya bertumpu perbahasan ni untuk timbul satu ilmu baru yang boleh menyaingi dengan ilmu-ilmu lain yang telah pun timbul di masa itu. Maknanya masa Abbas yang pertama ni ada dah ilmu baru timbul. Ilmu kalam tak timbul lagi ketika tu. Tapi hasil daripada perbahasan sana perbahasan sini, maka hasil dari perbahasan ni timbullah satu ilmu baru, wahwa ilmu kalam. Iaitu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid ataupun dalam Melayu sebut sifat 20 patullah. Jadi sifat 20 ilmu kalam, ilmu tauhid ni tercetus dia di muka dunia ni, lahir dia di muka dunia sebagai satu ilmu yang mustaqil, yang bersendiri, hasil daripada perbahasan dan perbincangan, perbalahan, pergelutan, perdebatan, macam-macam munazarah yang berlaku di kalangan alim ulama setelah setelah timbul fakta-fakta tertentu. Dan belakang riwayat ada dua sebab, baik dalaman, baik luaran. Jadi kesimpulannya nak royak mulai sekali lagi benar apa sebut tu memang adalah nah orang panggil tidak kau budak orang ngaji dia tidak orang tak ngaji susah bahasa. Waqad ta'awana 'ala nushu'ihi wa irtiqa'ihi asbabun katsiratun. Dan kata dia untuk perkembangan ilmu tauhid dan untuk kemajuan ilmu tauhid ini bekerjasamalah untuk timbul ilmu tauhid ini beberapa sebab yang banyak.
Sebab banyak, ataupun yang boleh panggil fakta banyak. Banyak fakta-fakta dan sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam ni sedikit demi sedikit akan sekali berkembang hingga sampai jadi kitab, jadi ilmu sebagaimana lain. Ba'daha dakhili wa ba'daha khariji. Setengah sebab tu hasil daripada dalaman Islam tu sendiri, dan sebabnya mari daripada luar. Hak luar ni lah orang panggil, hak maya orang panggil Greek, orang panggil Yunani, apa semua sekali terlibat dengan ilmu Yunani, terlibat dengan ilmu falsafah, yang semua mari daripada Greek, daripada Roma, Byzantium, mari ke dunia Islam. Sikit lagi dia sebut. Wa'ani bil asbab ad-dakhiliyyah asbaban sararatni tabi'at al-islam nafsi wal muslimin anfusihim. Dan maksud dengan sebab dalaman ini ialah sebab-sebab yang berpunca daripada tabiat Islam itu sendiri. Islam tu mengajar gapo, dia royak gapo, dia suruh gapo, cara mana dia buka kepada kita. Hasil daripada ayat-ayat Quran ni timbul kesukaan orang Islam berbahas. Kalau Islam ni ajar menggunakan otak, menggunakan akalan. Kalau selagi budak tu budak tak cukup akil balik, maka Islam tidak buat apa ke dia. Kenapa? Sebab royak gapo pun budak tak reti. Jadi artinya Islam satu daripada kelebihan dia tunggu manusia ni akil balik dulu. Supaya daripada akalan tu dah dia boleh fikir. Daripada fikirlah, aku kata begitu, aku kata begini, akhir sekali menjadi masalah satu benda. Sebab tu budak kecil, orang gila, orang pitan, orang mabuk ni, Islam tak masuk dekat dengan dia. Kalau dia tak ada otak, dia tak ada fikiran. Itu pucat daripada mainan. Wabil asbabil kharijiyyati asbaban akat minas saqafatil ajnabiyyati wad diyanatil mukhtalifati ghairil Islam. Dan sebab kenapa ilmu tauhid ni wujud di muka dunia ni kalau dikira daripada fakta luar, ialah hasil daripada saqafah ajnabiyah. Saqafah ajnabiyah ni orang yang dipanggil kebudayaan luar. Hasil waktu Islam mari ke dunia ni, manusia ni bukan jahil fikir tak tiga perkara dah. Ada dah ilmu atas muka dunia ni. Ilmu-ilmu yang direka oleh manusia sendiri dan bertapak molek di setengah-setengah penjuru dunia ni. Termasuklah ilmu orang Yunani. Orang panggil Greek, apa ni Greek tua. Arab panggil Yunan, kita panggil Greek. Greek pun dia panggil, Yunan pun dia panggil. Kita sini panggil Greek atau panggil Yunan. Orang ni terkenal dengan ahli fikir sejak 1000 tahun belum dari Nabi kita Muhammad SAW lahir ke dunia. Ada yang bernama Aristotle, ada yang bernama Aflatun, ada yang bernama Sokrat. Ini ambo disebut dalam pelek Arab. Kalau pelek Inggeris dia panggil Aristotelis, ke Sokratis ke berapa semua sekali. Jadi Aristotle, Sokrat, Pythagoras ni 4-5 tokoh-tokoh ahli fikir yang telah wujud di muka dunia ni dan memberi kesan pada pemikiran manusia ketika itu, termasuklah juga orang Arab sendiri setelah orang Arab terima Islam. Itu dia tu. Wadiyanatil mukhalifati, dan agama lain, agama Yahudi ada dah, agama hak Nabi Isa bawa bagi orang panggil Nasara ada dah belum pada Nabi, agama Yahudi hak dibawa oleh Nabi Musa ada dah, dan agama dua ni kejap molek, kembang molek di kalangan Timur Tengah, yang menyebabkan orang Islam bila terima Islam pun teringat terpengaruh juga dengan ajaran Yahudi zaman hari itu, ajaran Nasrani zaman hari itu. Betul-betul suka kita orang Melayu. Orang Melayu terima Islam ni baru lebih kurang kata orang 500 tahun. Tapi bila terima Islam pun dia mari juga tu kesan-kesan Hindu. Oh ia belum daripada orang Melayu terima Islam. Belum pada tu kita terima Islam ni, agama kita ialah agama Hindu. Hasil daripada kita orang Melayu zaman hari itu yang beragama Hindu, pahlawan itu ada lagi pengaruh Hindu. Walaupun boleh jadi kita tidak sedar dah. Pengaruh Hindu jaga apa dia? Kalau nikah kat pesanding. Ini Hindu. Pada Islam ajar nak kecek orang Tino, tidak anak bini kita pun tak baik. Tak pun nak dedah depan lah. Hindu bukan Islam dah. Tapi amal lagi pahlawan ni. Apa lagi? Masalah puja kubur, masalah perasak, masalah banyaklah kalau hamba sebut. Banyak lagi orang balong hamba. Tapi benda yang gitu duduk. Hamba kena wayak, kena buai apa kuping-kuping tu nak berada nak buat tapi kuping busuk ni. Dia duduk. Kalau orang nak sangat nak setiap berada tapi tak boleh kau tidak buat. Semua sudah tu kena kerat nah. Kecok cah orang sepanjang hayat. Kenapa? Kerat tak boleh. Ada yang buat ni naik ke kotak ni. Jadi ada masa kita buat kuping, ada masa kena kerat kan buat. Tak mahu dah. Tu. Ngaji banyak sekali bukan reti lah. Kalau selagi duk beli ke apa bahasa luar ada apa ni susah semua kan. Bawa akak ke po tengok langit luah lagi. Fa amal asbab ad-dakhiliyah. Baik, sekarang kata dia apa punca yang menyebabkan ilmu tauhid ni wujud dipandang dari segi sebab dalaman. Fa ahmuha
Kau yang paling penting sekali kata dia annal Quran al-Karim bijanibi da'watihi ila at-tauhid wan nubuwwah wa ma ilayhi ma 'arada li ahammil firaq wal adyan allati kanat muntashiratan fi 'ahdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia Quran sendiri tu disampai dia ajak orang kepada tauhid, dia juga Quran juga royak firqah-firqah dan agama-agama yang telah wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Islam ni bila-bila dia royak Islam, Quran Al-Karim bila-bila dia royak Islam, dia royak juga hak tidak Islam tu. Saya orang boleh banding hak mana boleh, hak mana wujud. Susah dia dulu. Jadi bila-bila dia royak menurut Islam, Quran juga royak hak tidak Islam. Hak tidak Islam ni sama ada berupa agama ataupun berupa panggil falsafah teori-teori yang wujud di zaman tu. Tujuan apa Islam? Tujuan apa Quran royak juga hak tidak Islam? Tujuan apa Quran royak juga hak tidak bagi langit, hak bagi bumi? Kata dia faradda alaihim wa naqada qawlahu. Dengan tujuan nak tolong pandangan dia dan tujuan nak pecah dalil dia. Kalau kita royak hak kita saja tak pecah dah orang, maka orang tak puas hati juga dengan kita. Kalau kita cara politik, dia royak PAS saja, tak royak UMNO, tak royak sosialis. Akhir sekalinya orang berasa hak UMNO kata gini jawab mana? Hak orang sosialis jawab kata lagu ni jawab mana? Orang nasionalis kata gini nak jawab mana? Dengan sebab pensyarah tidak semut kata UMNO, tidak semut kata sosialis, maka orang dengar tidak puas hati. Dia royak dalil sebelah, hak sebelah dia tak dengar. Itu dia tak puas hati. Jadi kena royak kedua. PAS pun kena royak, UMNO pun royak. Soalnya PAS tahun ni buruknya UMNO tahun tu. Barulah puas hati. Ni dia tu. Perangai manusia nak gitu. Sebab tu Allah Ta'ala royak tauhid dan dia royak juga syirik. Mulanya tauhid kanunnya begini-begini. Huduhnya syirik kanunnya begini-begini. Itu dia duduk. Fahaka an qawmin ankarul adyana wal ilahiyat wal nubuwat. Dalam Quran juga sebut satu puak manusia yang engkar langsung semua jenis agama. Dan engkar langsung semua teori ketuhanan, ajaran ketuhanan. Dan engkar langsung jenis kenabian. Manakah muka dunia ni ada orang tak percaya langsung pada agama, tak percaya langsung pada Tuhan, tak percaya langsung pada Nabi. Lon orang yang hari itu orang Quran panggil dahri. Wa qalu ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tu kita ni ambil sekiranya ayat Quran, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak memuluhkan kita ni kecuali masa. Time kita nak hidup, dia hidup. Time kita nak mati, dia mati. Time kita nak majuan, time kita nak bergerak, dia bergerak. Time nak utuh, dia utuh. Jadi tak timbul masalah Tuhan, tak timbul masalah Nabi, tak timbul masalah syariat. Kenapa? Dunia ni bergerak mengikut proses masa je. Benda ni berlaku dari zaman Nabi, law ni kita panggil komunis. Manusia ni panggil komunis. Kadang-kadang kita orang Melayu agama dah kilik kitab bulu dia ketah-ketah pernah manusia. Kalau sebut kata komunis tak tahu. Komunis tahu berapa dia komunis? Tahu lah. Tak tahu macam komunis ke politik aku tak reti. Aku reti kitab. Padahalnya komunis tu nama zaman law ni, nama zaman hari tu ialah dahri. Dalam Quran sebut wa ma yuhlikuna illa dahru. Law ni orang Melayu panggil botol. Zaman hari tu panggil jebur. Buat tu law ya. Jebur lah botol tu law. Tapi kalau sebut kata jebur, angkat apa jebur botol. Jebur ni pun orang zaman hari tu sebut jebur. Zaman law ni orang panggil botol. Zaman law ni orang panggil bulu. Zaman hari tu orang panggil sakar. Buat tu law yang berlaku. Tapi dengan sebab kita orang panggil mengaji kita tak sedar dia beri sikit otak, maka timbul balas sama kita. Ya sebab kita balas dengan orang yang tidak kita. Dah jadi balas sama kita lah pula. Botol lagi buat telur lah pakcik. Komunis dah dahri suat telur. Kalau anak murid tanya komunis ni berapa, Pak Tuk Guru kena jawab. Kenapa ada dah lah kita Tuk Guru. Cuma nama lain. Tukar sanggup sikit. Jadi nampak tadi. Dia duduk. Tuan sebut. Dahri kena sebut. Waradda alaihim bimukhtalafid dalail. Dan bila Allah Ta'ala sebut cerita komunis ni, yang dipanggil dahri ni, Allah Ta'ala terap, Allah Ta'ala tolak, Allah Ta'ala bangkai dengan bermacam-macam dalil. Jadi maknanya kita nak menekan komunis bukan hanya dengan bedil ada. Kalau kita ajar lawan komunis dengan bedil je, habis nilai kita boleh bedil orang. Tapi pahamnya komunis 80 orang, kita tak pun dia kok. Mampu hak psikotik. Bedil tu mampu. Kalau hak lain. Kenapa? Kalau hak mati itu tubuh. Komunis, pahamnya komunis 80 dia tu dah ada lagi, dia ada pada orang lain. Jadi sebab tu cara menekan komunis selain daripada cara bedil ialah cara ilmu pengetahuan. Dia tidak ada ilmu yang paling tepat apa nama ni menekan komunis lain daripada ilmu yang Allah sendiri sebut dalam Quran. Kata dia dulu. Askar-askar kita yang hanya reti pegang bedil melawan komunis, tak kena gaya dia sendiri akan jadi komunis pula. Kenapa? Kerana kita latih dia bedil orang, tidak latih dia menestang hujah komunis.
wa'arada lisyirki bijami'i anwa'ihi. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita hujah-hujah yang kaum ini untuk ditentang, Allah Ta'ala sebut juga masalah syirik. Masalah syirik dengan bermacam-macam cara syirik. Nah mana? Faminal musyrikin man allahal kawakib wa takhadhaha syarikatan lillah. Ada di golongan musyrikin ialah orang buat Tuhan kepada bintang. Dan dikira bintang ini kongsi Tuhan. Faradda alaihim bimisli ayati Ibrahim. Lalu Allah Ta'ala sebut orang lagu itu, lepas tu dia tolak balik. Cara tolaknya dia ayat cerita Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berhujah, Nabi Ibrahim berceramah, Nabi Ibrahim berucap. Ucapan Nabi Ibrahim ribu-ribu tahun itu Allah Ta'ala ambil berbuah dalam Quran. Jadi bila kita baca ayat ni, tak suka kita buka kaset lah. Suka kita buka kaset ucapan Nabi Ibrahim. Apa dia ucapan dia? Apa cerita Nabi Ibrahim? Falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Setelah malam ni gelap, maka Nabi Ibrahim pun tengok bintang. Lepas pada tu qala hadha rabbi, Ibrahim kata ni Tuhanku. Ibrahim kata ni Tuhanku, ni bintang cuma molek macam. Falamma afala, setelah bintang tu jatuh, qala uhibbul afilin, kata dia tak sih awak Tuhan pada hok naik turun tak sih aku nak bahasa tegak molek tak sih bahasa rorak-rorak tak sih. Ini cara Tuhan beroyak ceramah Nabi Ibrahim. Tapi serentak dengan itu juga kita boleh hujah orang yang mengatakan Tuhan bintang ni Tuhan. Kalau sekiranya bintang ni Tuhan, dia tidak mari gelap cerah, sekali gelap, sekali cerah. Pahwana Tuhan mari tak ada tengok dah. Mari ada sini duduk tak pucuknya ni. Bintang tadi dia ni. Hak bahasa jenis lagu tu Ibrahim kata bukan bahasa walak, bukan bahasa taraf buat Tuhan. Baki lagi Ibrahim ni ngaku bintang tu Tuhan dia sungguh. Kau sebagaimana dia kata hadza rabbi, kau dia nak mari orang je. Dia kata apalah Tuhan ni Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan tak? Tapi bila kata juga apa lagu ni? Ada juga lagu tu pun. Kita orang panggil ilkha'ul anan. Dalam ilmu debat dia panggil ilkha'ul anan. Cuk talikan. Kita cuk talikan. Dia nak kata apa kita ho. Apa boleh kita cuk tarik dak apa? Kapah. Orang panggil tali apa? Tali orang lain tu apa panggil? Tali kain lah. Bila kita berasa ikan tu makan apa kita cuk. Cuk tu bukan nak suruh dia pergi pas tengah laut. Tak. Tanda kau dia makan pas perut. Maka tali kain kita cuk tarik mari tak sudah. Dekat. Begitu Ibrahim AS. Ibrahim AS bila dia tengok bintang, dia kata hadza rabbi ni Tuhan aku. Maka orang kampung pun go. Dia kata ibu kita ilah ni. Maksud jadi orang kita pula ni. Tapi bila bintang terjadi dia Tuhan apa lagi? Sudah. Tarik balik. Wa minhum man Allah Isa. Ada di antara orang musyrik ini ialah orang buat Tuhan ke Nabi Isa. Itu seperti orang Kristian apa kena ni pun. Faradda alaihim fi mawadhi'i iddah, maka Tuhan tolong. Tuhan sebut cerita orang buat Tuhan ke Nabi Isa pada hiaran. Tapi itu yang jadi banyak benda dalam Quran. Lah mana sebutnya? Qala inna masala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal Nabi Isa ni serupa Nabi Adam. Nabi Isa serupa dengan Nabi Adam, iaitu khalaqahu min turabin. Allah Ta'ala buat Nabi Isa baik, Nabi Adam baik, buat daripada tanah. Summa qala hukum fayakun. Jadi cara Tuhan ya, Tuhan kata apa yang mudah buat Tuhan ke Nabi Isa? Apa beza Isa dengan Adam? Sama-sama jadi pada tanah belakang. So, artinya bagian ni bagian makhluk. Bila bagian ni makhluk, tamu sembah makhluk bapa tak sembah Khalik. So, yang keduanya, kalau mu buat Tuhan ke Nabi Isa, dasar pada Nabi Isa ni tak ada pok, hanya ada muk. Lebih baik buat Tuhan ke Nabi Adam lalu. Gugak ada ni pok pun tak ada, muk pun tak ada. Tengok sedap. Dan dia ni mu buat Tuhan ke Nabi Isa ni kena dia ni tak sembung. Baik buat Tuhan ke Nabi Adam lalu lah. Pok pun tak ada, muk pun tak ada. Jadi sikap lebih kamat ni. Apa yang mu tolak lebih kamat? Ambil hak boboh kamat tengok cara cepat tu. Pahlalah ni buat Kristian tak jawab. Kerana hujah dia mari langit, bukan mari bom gitu. Wa hamala 'ala alladhina qalu bi ibadati al-awthan wa ashrakuha ma Allah. Wa haka 'an qaumin ankaru an-nubuwati jami'an wa qalu ab'atha Allah basharan rasula wa radda 'alaihim. Dan bila juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga puak-puak yang mengingkarkan kenabian. Mengingkarkan kenabian, orang itu kata ab'atsallahu bashar rasula, adakah Allah Ta'ala kirim rasul. Ada setengah orang dia tidak percaya bahawa manusia ni boleh jadi rasul.
Tapi dia tidak bawa pula ayat Tuhan kita ni. Bawa ayat hak Tuhan nyia balik. Orang itu. Dalam ayat lain dia sebut gini. Mu tak percaya ke Nabi Muhammad ni. Bapa yang tak percaya Nabi Muhammad ni Nabi. Mu sendiri dia percaya ke Nabi Isa. Umumnya orang-orang yang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak percaya ke bahawa Nabi Muhammad ni Nabi. Dia kata Nabi Muhammad ni orang biasa je ataupun habis lain sangat orang cerdik. Baik, aku nak tanya mu. Nabi Isa percaya ke tak? Percaya. Nabi Musa percaya ke tak? Percaya. Bagaimana yang mu boleh terima Musa ni Nabi, Nabi Muhammad tak terima Nabi? Tu mana tak kena? Kalau kira dari segi wahyu dari langit, wahyu zakah. Musa yang boleh jadi Nabi, dia tak diterima wahyu. Maka apa salah jadi Muhammad jadi Nabi juga kalau dia terima wahyu juga? Tak kena tu mana berkidah di antara Muhammad dan Musa. Muhammad dengan Isa depan ni. Ada ayat lain. Itu yang kita ni. Kita bawa sini. Wa awrada ra'ya qaumin ankarul hasra wan nasra faradda alaihim biqali kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Begitu juga dalam Quran Allah Taala bawa pendapat orang yang tak percaya pada hidup balik. Muhammad ni apa dalam riwayat hidup balik dah, kita ni bila mati hidup balik, kita ni bila mati akan dikeruh pada masyarakat apa semua sekali. Semua ni karut belaka. Baik. Hak mengatakan kata okeylah. Tapi aku nak lawan ni. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Tuhan kata sebagaimana kami pandai buat mula-mula hari tu, aku juga pandai hidup balik. Kalau mu tak percaya bahawa mu ni boleh hidup balik, aku nak tanya mu, hak tika mu beranak hari siapa dia buat? Hak tika mu beranak hari tu, mu hari tu beranak. Beranak apa bulan? 4 hari bulan 5 tahun 30 dah misalnya. Umur mula 50 tahun dah. Baik, belum pada mu beranak ni mu ada ke mu tak ada? Tak ada. Dia tak ada. Pasal ada lagi mana? Dah mu tak ada. Kalau tak ada ni ada. Kalau nasi ni tak ada, kita boleh ngajar bila kita ambil beras. Ambil beras lah genap, juga ada nasi. Jadi macam mana? Baik, belum pada mu ada ni, gapa dia? Hak mak mu, hak cik mu, gapa dia buat? Belum pada tak ada kapal sekarang. Dia tak ada kapal sekarang. Kalau daripada tak ada sikit abuk pun aku boleh buat apa ada, maka hak ada dah. Aku pergi lah tanah, metak. Dalam kubur metak. Pelik gapa kalau aku nak hidup balik? Muka bagai ada. Kamu jawab kan? Sebab itulah Islam ni selagi tak tahap, lagi tak tahap pada fikiran, maka selama itulah orang panggil tidak sapa pengajian. Makrifat kita tidak yakin. Sebab itulah Imam Ghazali kata dalam tempat-tempat tertentu, mu dalam Islam ni mu kena yakin. Apa saja benda hak bahasa yakin, mu kena yakin. Jangan agak-agak. Yakin setara mana? Setara gini. 2 dengan 4 mana banyak? Tentulah kita kata 2 dengan 4 bilangnya 2 banding dengan 4 bilangnya 4 baik lebih banyak. Yakin ke tak? Yakin. Baik. Kalau aku kata 2 tu banyak pada 4, dalilnya aku boleh tukar tirai kayu daripada emas. Tirai kayu molek-molek kita tukar jadi emas tu berkilat dalam. Percaya pada. Kalau mengurat tiga tu, saya tak yakin lagi. Jadi dia atau berkata katalah. Kamu kata 2 banyak pada 4. Dalilnya, dalil tengok awak. Tengok semua. Semua kata raya ni molek-molek tak? Tahu-tahu? Naik tajuk. Kamat dia aku nak percaya 2 banyak pada 4. Kalau nak kau orang lagu tu, ramak dia ni, dia pegang sini mula boleh tahu tak ada. Kalau tahu dia 2 banyak mati pada 4 lah. Kalau dia tahu susah tak yakin lagi bahawa 4 dia banyak pada 2. Bila kita yakin bahawa 4 lebih banyak pada 2, pada tu marilah gapo dalil kita layak tu dah 4 banyak pada 2. Mu gitu gini dah. Kalau kita duk tanggung tu dah tahiyat Tuhan ko Nabi ko Quran ko barulah orang panggil yakin tu baru panggil mukmin. Kalau dia orang mari dah. Itu orang panggil menafik kau berapa tak tahu lah. Itu dia duduk. Sebab itulah kita ni jangan buat orang. Ni agah nak masuk syurga. Syurga ni bagai tetap. Hak orang ni neraka api tu nyak semua. Nah tu dia. Wa arada li masail at-taklif wal jabr wal ikhtiyar wa abana al-hujjah fiha. Dan Allah Taala juga sebut masalah taklif, masalah jabr, masalah ikhtiyar. Dan Allah Ta'ala juga sebut hujjah. Wa amara ar-rasul an yad'a da'watahu wa ila mukhalifin. Dan Tuhan juga suruh rasul untuk mengajak orang selain pada mengajak orang wa yujadila mukhalifi, dan ajak orang yang melawan tu bahas. Allah Ta'ala suruh Nabi ajak orang, lepas tu Allah Ta'ala juga suruh orang berdebat. Suruh Nabi tu berdebat, suruh Nabi berhujung. Kalau tak dengar dengan cara baik, mari tetap kecek, mari dekat, tanya gini. Faqala ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.
Allah Ta'ala perintah ud'u sa, dan Allah Ta'ala perintah jadilhum sa. Ud'u makna aja, jadil maknanya berlawan, berhujah, berdebat, muzakarah. Bila timbul masalah debat hari itu kan, dah setahun 2 hari itu, orang kata debat antara lain bukan tidak cara Islam. Tengok, tidak cara Islam. Orang taksir. Bila dia taksir, dia kata dia tidak cara Islam. Padahal Al-Quran tidak sebut wajadilhum. Jadala yujadilu jadil. Jadi orang itu PM ni mana suruh? Nak lah, hey Muhammad, kamu debat dengan mereka, kamu balas dengan mereka dengan cara yang baik. Bukan balas dengan buku tangan dah, balas dengan cara yang baik. Cara mana pun taklah kamu mujadalah dengan dia. Jadi artinya dakwah pun suruh Tuhan, debat pun suruh Tuhan. Tepat mana dakwah, tepat mana debat, tengok hadap. فكان طبيعيا أن ينهج علماء الملة هذا المنهج فيردوا المخالفين ويتوسعوا في الدفاع توسع المخالفين في الهجوم. Kata dia oleh kerana contoh-contoh yang saya bawa tadi, kata dia, maka sudah menjadi tabi'i, sudah menjadi kebiasaan dah bahawa alim ulama Islam ini mengikuti cara ini untuk menekan orang-orang yang canggah dengan kita. Dan alim ulama juga mencari jalan yang begitu meluas untuk melawan, untuk menekan orang-orang yang melawan kita fil hujum dalam serangan. Orang serang kita tu kita kena serang balik, dan kalau orang serang dengan cara ni, kita kena fikir cara mana pula kita kena serang dia. Akhir sekali menyebabkan ilmu ni jadi tawassul, jadi meluas, jadi melebar. ويجدد الحجج في الرد كما كلما جدل المخالفون الحدود في الطعن. Dan orang alim ulama Islam mengadakan hujah-hujah baru setiap kali orang-orang yang melawan Islam ni membawa hujah-hujah baru. Fakan hadha min asbab nushu' ilmi al-kalam. Maka ini adalah punca daripada timbulnya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini timbul dalam dunia Islam ni, jadi kitab, jadi kaedah, jadi ada berapa semua sekali berpunca daripada timbulnya perbalahan di kalangan alim ulama Islam, di antara alim ulama Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Sama ada orang kafir itu benar, ataupun orang Islam dah tapi masih lagi duduk bawa kebudayaan daripada agama-agama dulu, ataupun firqah-firqah atau grup-grup curi-curi ismah dulu. So, yang kedua daripada sebab dalaman. Jadi sebab yang pertama dalaman timbulnya ilmu kalam ni, kalau Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran bermacam-macam puak-puak yang sesat dengan tujuan untuk nak tentang. So, yang keduanya annal muslimin lamma faragu min al-fath wastaqarra bihim al-amr wattasa'a lahum ar-rizq akhadha 'aqluhum yatafalsafu fi ad-din fa yusiru khilafatin diniyah. Kata dia, orang Islam sendiri setelah selesai daripada perang, setelah perang ni selesai, banyak negeri-negeri dapat dibuka oleh bendera Islam, dan keadaan politik pun menjadi stabil molat, dari rezeki pun bertambah mewah. Mulalah fikiran orang Islam mulai berfalsafah. Akhadha 'aqluhum yatafalsafu fid din. Mulalah akal orang Islam sendiri mikir menggunakan falsafah dalam masalah keagamaan mereka. Fayusiru khilafatin diniyah, maka timbullah bermacam-macam khilaf dari segi agama. Wa yasahidu fi bahthi wa tawfiq al-mazahiriyah. Dan timbul pula satu golongan yang berusaha untuk menyatu padukan akal pemikiran yang bersangkut satu sama lain. Kemudian wa idzaka yaltaji'u rijalud din ila al-falsafah yasta'inu biha fi tad'in hujajihim wa taqwiyati barahinihim. Kata dia, dan mula daripada situlah maka alim ulama agama mulai mendekati pada falsafah dengan tujuan nak menggunakan falsafah untuk mengukuhkan hujah mereka dan menguatkan dalil mereka. Falsafah ni sejenis ilmu yang dia timbul dia adik-beradik dengan mantik. Ilmu yang menggunakan akal fikiran 100%, hasil daripada perdebatan, hasil daripada pengalaman, hasil daripada pergeseran hidup yang wujud manusia di muka dunia ni. Akhir sekali kita reti gua ni berdasar pada pengalaman hidup lah, kira-kiranya orang panggil falsafah. Satu jadi dulu. Hadza ma kana fil yahudiyah wa hadza ma kana fil nasraniyah. Kata dia, inilah keadaannya baik dalam agama Yahudi, baik dalam agama Nasrani, wa hadza ma kana fil Islam, dan macam ni juga berlaku dalam Islam sendiri. Sebagaimana Yahudi timbul falsafah, dalam Nasrani timbul falsafah, dalam Islam juga duka citanya timbul falsafah. Kata dia, faqad kana yanqadil al-Islam al-awwal fi imani la yahtawiruhu katsirun min al-jadal. Kata dia, hamkananya di zaman Islam yang pertama, peringkat yang pertama Islam, kata dia, orang tunya berimeh
bolak toleh kepada Quran, tidak timbul masalah balas apa. Ikut apa Quran kata, ikut apa hadis kata, orang terima bolak-bolak. Tetapi falamma hada'an nasu akhadhu yansudun wa yabhasuna wa yatawassawna fil nazar. Kata dia, setelah kedudukan tu reda molek, payah pun dah balas orang kafir pun dah kalau orang kafir laku kalah belaka dah, maka akal manusia tak hidup dia juga. Dia mikir hamba lain pula. Supaya kita tika orang miskin. Kita ni jadi miskin, kerja kita ada muka lain. Daripada bangun pagi, selek mata cari piti. Mu gatih aku mu jual aku dia pejabat. Tak mikir muka lain. Kenapa tak ada masa nak mikir lain pada cari beras, cari piti. Tapi pada orang kaya, lagi patah lagi ajak ke patah, kelo patah kenapa? Cari piti, jauh dah muka piti banyak tu. Ada kode saja fikir. Tak, cari muka tu. Patah, naik kelak malam ni. Jangan cari piti, tak ada piti banyak dah lagi dia. Jadi otak manusia ni dia tak ada dia. Dia mesti waktu dia mesti berani. Begitu juga kata dia orang Islam zaman mula-mula hari tu tumpuan perhatian dia pada Islam semata-mata. Tapi bila dah Islam kemai molek dah, negara-negara kafir pun kasih tangan Islam, dia orang Islam kajian kafir pun melakukan belakang dah. Tapi otak manusia bergerak juga. Bergerak dia mulalah masuk campur dalam masalah falsafah, dalam masalah mantik dalam Islam sendiri. Ustaz din kata dia. Masalah ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa yaqulu dharni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhidan summa yatma'u an adira kalla innahu kana li ayatina 'anida tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Kata dia ayat ni pukul ratanya seakan-akan manusia ni terpaksa. Innal ladzina kafaru, maksudnya manusia kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja untuk orang tu. Sama berapa? A'anzartahum am lam tudhirhum. Sama ada mungkin ajar, mu tak pergi ajar. Mungkin royak neraka, tak pergi royak neraka pun la yu'min, tak boleh. Ayat ni nampak tulis bahawa manusia tak boleh buat apa. Dari bahasa kafir lah. Mungkin ajar pun tak jadi mukmin, mungkin royak neraka tak jadi mukmin, mungkin royak api lulu pun tak beri berumur pun. Kenapa? Apa nama ni? Orang ni tidak boleh, saya kata. Jadi ayat ni seakan-akan hidup manusia ni jabr, taklif. Maknanya ada tekanan daripada Allah Ta'ala yang tak ada kuasa manusia untuk berikhtiar. Dari dia ni. Begitu juga zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa bayna shuhuda wa mahattu lahu tamhida. Hey Muhammad, sebanyak mana orang yang aku beri piti banyak. Hak aku beri anak ramai. Hak kita dari panggil orang ekonomi kukuh. Hak penyokong ramai. Nak aku sudahlah saya kata. Orang yang ekonomi kukuh, hak penyokong ramai, tak dengar kata mu tu, tak usah gaduh lah. Ilak aku. Hari tu kedai mu gaduh, kedai mu mengajar apa tak jadi apa. Gitu duduk. Orang yang piti banyak, anak ramai. Ekonomi kukuh, penyokong ramai. Yang luah. Orang lagu ni jarik apa ni? Banyak. Tak boleh dengan Islam. Dan orang lagu tu tersawus dia. Lok aku cakap. Jadi seakan-akan ya, orang yang dia piti banyak dan penyokong ramai, tak dengar kata Tuhan. Dia dengar kata dia. Dia pasal dia Tuhan dia. Orang lagu tak usah dia mengajar. Tak usah dia ceramah. Tak usah dia berapa. Tak dengar kata. Dua. Yang tiganya ayat tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia kata masih dibunuhlah Abu Lahab. Dia fikir harta dia pakai hijau. Harta dia ma aghna, tidak akan memberi manfaat apa pun pada dia harta dia. Artinya Abu Lahab ni disumpah Tuhan. Padahalnya sepupu Nabi ke, saudara Nabi ke. Artinya apa dari Tuhan ayat dia mesti bunuh dah. Tak kata gana lah. Sayasla naran dzata lahab. Tuhan telah wayak dah Nabi kita Muhammad, dia tak lama dah tak masuk neraka. Ini tak sampai dia ngajar dia. Tak sampai syamu dia. Dia tak kena dah. Jadi kira-kiranya ayat-ayat begini menyebabkan kita ni lupa nak asyik nak dia mengajar. Kenapa? Kerana orang ni telah dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk kupu, untuk kafir, untuk gapo. Asal. Ya pelik ya. Benar-benar tu ayat gitu pun Allah Ta'ala suruh juga orang beriman. Waktu ayat mari langit suruh beriman tu dia tidak wayak. Orang mana orang mana suruh belakang. Tak kira ni. Dan waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad dia mengajar pun dia wayak belakang. Supaya Allah Ta'ala suruh Nabi Musa. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa pergi jumpa Firaun ni, bukan Firaun tahu. Waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa dia mengajar Firaun tu, Tuhan tak tahu ke Firaun tak percaya tak sudah. Tuhan tahu dah. Sebenarnya dia ajar dia apa tapi dia suruh juga macam tu. Tak dia ni. Jadi benar-benar gitu tu banyak ayat Al-Quran. Kemudian wa min nahiyatin ukhra muli al-Quran bil ayati dallati ala annahu la mani'a li ahadin min al-iman.
Di samping itu ada pula ayat lain banyak pula yang menunjukkan tak ada seorang atas muka dunia ni jenis manusia ia tak boleh beriman. Tak ada orang yang tak boleh beriman. Semua orang ni ada bakat belakang untuk beriman. Jadi satu ayat bahasa jenis kak bagi pun tak jadi apa dalam ayat minum. Tapi ada pula ayat lain yang kata wayak bilang aja. Kenapa? Kalau semua manusia ni ada bakat untuk beriman belakang. Misalnya wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda. Tak ada benda yang boleh menyekat manusia untuk beriman bila hidayah ni siapa? Bila Quran ni mari, bila mu ni begini saja, tak ada sebab dia nak tersekat daripada iman. Jadi menunjukkan bahawa manusia ni tak ada sebagai sekatan untuk beriman. Tapi ayat tadi ada sekatan. Rasa Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Aku kira kedua dia ni banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Tujuannya tabsyir dan tujuan izat. Tujuannya apa dia? Yang aku kira nabi ni. Aku kira nabi tujuannya supaya orang tak boleh bujuh dekat Tuhan. Akhirat tak. Manusia tak boleh kata Tuhan. Tuhan aku nak tak masuk neraka mana? Moga mu tak kira nabi, moga mu tak kira rasul, moga tak kira kitab. Jadi Tuhan kata supaya manusia ditutup mulut tak boleh lawan aku. Dia akhirat kelak. Aku kira ni muka dia nabi. Kalau dia kata tak ada nabi, akan nabi mana tangan dia tengok dia. Kalau dia kata tak kira kita mana tentang baru. Jadi dia cara lagu tu kira-kiranya tak ada kata yang menyekat manusia daripada beriman. Dua. Banyak lagi lah ayat-ayat para hadirin. Jadi walau bagaimanapun membaca rekan-rekan, wa hakadha jama'ul ayati allati zahiruha al-khilaf wa akhadhu yabhathunaha al-bahth al-ilmi al-falsafi. Kesimpulannya, alim ulama kita bila senang molek perang pudak gapo pudak musuh pun tak ada mengganggu, tak ada gugak apa, mulalah alim ulama kita kumpul ayat-ayat yang dari segi pandangan zahirnya bercanggah, kumpul untuk dijawab. Dan jawapan itu ada berbentuk falsafah, ada berbentuk akliyah, ada berbentuk pemikiran. Maka dia duduk. Fa'addahum dzalika ila ikhtilafin tawil wa jidal amir. Yang menyebabkan berlaku perpecahan yang begitu panjang melebar. Nanti dia duduk. Sama baca rekan-rekan ni. Kemudian hak tadi dia sebutnya tengah-tengah siapa tinggal kalau banyak jauh sangat dia perginya. Baik, tadi dia sebut sebab yang jadi timbul ilmu kalam ni punca dua. Pertama dari segi dalaman, kedua dari segi luaran. Kalau dari segi dalamannya ayat-ayat sendiri dalam Quran itu ada yang dari segi pandangan zahir yang bercanggah, walaupun tidak bercanggah, tapi untuk nak menghilangkan percanggahan ikut pandangan orang awam ni, alim ulama kita kumpul dan timbullah perbahasan di antara sama mereka yang menyebabkan timbul ilmu kalam. Ammal asbabul kharijiyah. Adapun pucuk-pucuk apa nama ni? Adapun sebab orang panggil luaran. Kenapa ilmu kalam ni wujud hasil daripada fakta luar? Anna katsiran mimman dakhalu fil Islam ba'da al-fathi kanu min diyanatin mukhtalifatin. Kata dia tuan-tuan kena sedar. Sebahagian besar daripada orang yang masuk Islam lepas pada Fath Makkah, lepas pada Mekah jatuh tangan Nabi, maka orang yang masuk Islamnya terdiri daripada asas silanya orang agama lain. Yahudiyatin, ada orang Yahudi masuk Islam. Wa Nasraniyatin, ada orang Nasrani masuk Islam. Wa Manawiyatin, dan ada agama Manawi masuk Islam. Wa Zarazdishtiyat, dan agama Zarazdisht masuk Islam. Wa Barahima, agama Barhama masuk Islam. Wa Sabi'ah, orang agama Sabi'ah masuk Islam. Wa Dahriyin, orang Dahri masuk Islam. Hasil daripada ti wa kanu qad nasha'u ala ta'alimi hadhihi diyanati wa shabbu 'alayha. Kata dia orang ni waktu masuk Islam tu setengah tu tua bokok dah masuk Islam. 50 tahun dia duduk dalam agama dia tu sudah sebati dah agama dia dengan sudah sebati dah dengan agama dia. Jadi bila mari masuk Islam juga dia terbawa-bawa dah sikit sebanyak. Hak dia tu. Wa kana mimman aslama ulama'u fi hadhihi diyanati. Dan dalam banyak-banyak orang yang masuk Islam tu tok guru Yahudi, tok guru Nasrani, tok guru Zarazdisht, tok guru Manawi, tok guru Barhama, tok guru Sabi'ah. Orang ni tokoh-tokoh, tok lebar, tok guru dah dia boleh buka pondok dah mengajar Barhama, mengajar Sabi'in, mengajar Dahri. Tiba-tiba tua bokak baru masuk Islam. Tak kira tak bawa-bawa benda tu. Kat situ duduk diam duduknya. Falamma tuma'annu wa hada nufusuhum wastaqarra al-Islam akhadhu yafakkiruna fi ta'alim dinihil qadim. Kata dia setelah orang ni masuk Islam dan kenal molek dalam Islam dia, tahu-tahu mikir lagi mengenai dengan ajaran agama hak lama. Seperti kita berjual lepas. Dan lepas ni ada orang hak abin masuk PAH, ada orang anu masuk PAH, ada orang sosialis masuk PAH, ada IRC masuk PAH,
ada berapa lagi macam-macam versi. Ada orang Arqam masuk PAH, ada berapa tabligh masuk PAH. Waktu dia masuk PAH tu setengah-setengah tu dia sudah jadi sebati darinya hak ajaran lama. Bila mari lepas sekali-sekali ada juga buah lama dia tu. Tak ilahi dah tu. Tu dia. Cerita lama. Dan Islam begitu juga. Hak masuk Islam ni ada Yahudi, ada Nasrani, ada Manawi, ada Zabis, ada Barhama, ada berapa yang melibatkan satu masa wa akhadhu yufakkiruna fi ta'alimi dinihim al-qadim. Dan mulalah satu masa dia mikir balik dalam masalah ajaran agama mereka hak lama. Wa yusiruna masaila min masailihi. Dan mereka itu bertimbul masalah dalam Islam ni serupa dia timbul dalam masalah lama. Waktu dia duduk agama lama orang tu gapo dia duduk ngaji, bila dia mari Islam pun dia dah bawa kata. Hak tu dalam Islam kata. Kata dia duduk. Wa yalbisuna libatal Islam. Dan dia bila dia timbul hak lama tu, dia timbul dalam Islam ni, dia bawa dalam bentuk Islam. Dia bawa benda tu dalam bentuk Islam. Benda ajaran lama, tapi dia ingat sebab dia bawa ke Islam, maka jadi kasih Islam. Kata dia, wa hadza ma yu'allilu ma nara fi kutubil firaq min aqwalin ba'd kulli ba'd. Inilah sebab dia kata dia, kalau tuan-tuan baca kitab, tuan-tuan akan bertemu dengan perkataan alim ulama zaman hari itu yang bila dipadu dengan Islam jauh sangat. Orangnya orang Islam, tapi berkecek kita kata Allah, apa kata lagu ni? Rupa-rupanya dia bercakap semasa dia Islam, dia cakap hak yang mengaji zaman hak belum Islam gitu lagi. Dia tidak disedari lah agaknya benda hak dia katakan Islam juga. Rupanya dia teringat hak ni hak dalam lama. Tapi dah dia cakap tu semasa dia Islam dah, dan dia menulis kitab masa dia Islam dah, maka banyak perkataan dia tulis-tulisan dalam kitab-kitab Islam sendiri, perkataan yang bersanggup bulat-bulat dengan Islam tapi keluar daripada orang Islam. Kenapa? Kerana orang yang menulis tu adalah alim ulama dalam agama hak dulu. Itu dia dulu. Pada Ahmad Ibn Hatib yaqul fi tanasukh sibhama yaqul Barahimah. Misalnya kata dia, satu orang nama Ahmad bin Hatib. Ahmad ni dia orang Barhama. Orang Barhama. Dia sebut apa dia? Sebut masalah tanasuh. Tanasuh ni para hadir semua, tuan-tuan boleh baca dia sepenuh dalam kitab-kitab Hindu. Kitab-kitab yang dikarya oleh puak-puak Hindu, tuk guru di sami-sami Hindu. Bahkan di sini tak tahulah. Di sini ada ke tak ada. Tapi kalau di India, kita boleh baca sepenuh dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Parisi, tanasuh. Tanasuh ni gini lebih kurang. Bila satu orang ni mati, roh dia ke mana? Roh dia ni simpulannya, kalau kita ni waktu kita ni hidup, waktu kita buat benda molek, dia masuk dalam burung merok, dia jadi burung merok. Sebab itulah burung merok ni bagi orang Hindu kira Tuhan. Adik kakak pergi ke India, lelah ni pun boleh tengok burung merok dia terlalu amat banyaknya. Dan kadang-kadang kita ambil bulu ekor dia balik. Siapa di Bombay, siapa di stesen kapal terbang, habis dia rapah dia habis itu. Kenapa? Ini bulu Tuhan. Bulu burung yang orang Hindu anggap Tuhan. Dengan sebab tu, mu tak boleh bawa ke sana kemari. Lepas tu dia duduk. Dia cepat Amal mengaji dobel kalau lepas ada orang gala, lepas ada orang bakar tebu ni, kawasan tebu yang gula. Bila orang cabut tebu bakar habis dicipah dia gala tak balik baik, maka dia mari tu makan ulat hak baru gala ni, baru merok hebat tu padan. Nak banyaknya. Ada budak-budak nakal bedahnya berapa makan, jumpa orang Hindu gambar. Tu dia duduk. Jadi kalau mu buat benda molek dalam masa hidup, maka bila mu mati, rohmu tu jadi menatah molek-molek. Jadi burung merok, jadi burung kuku, jadi burung belatuk, jadi burung molek-molek. Tapi kalau mu waktu hidup dia buat benda uduh, maka rohmu tu akan jadi benda uduh. Jadi bewok, jadi babi, jadi anjing, jadi gapo. Ini yang panggil tanasuh. Tanasuh maknanya saling daripada bentuk orang jadi bentuk tu. Dan mau dengar cerita ada satu pertubuhan Islam di Malaysia aja dia London ni pun ada sebut gitu juga. Ada sebut roh ni masuk dalam jadi gotu, roh orang mati jadi orang ni. Ini tak masuk ajaran Hindu bulat-bulat. Tapi orang ambil tak mana sebut nama, tapi orang ni orang berserban, orang berjamu, orang berjubah, orang yang cukup ada pertubuhan Islam. Tapi orang rakyat kamu baru dalam tulisan dalam surat khabar dia, bahawa dia sebut dalam sebuah risalah dia bahawa nyawa manusia bila keluar daripada tubuh dia masuk dalam, dia jadi wujuh, jadi menata wujuh. Kalau perbuatan kita wujuh waktu hidup, dia jadi benda molek. Burung-burung molek kau melekat, kau jadi gapo, jadi melekat gapo. Kalau kita ni jadi orang baik. Itu dia. Ini tanasuh. Dan tanasuh ni bukan ajaran Islam, itu ajaran Hindu. Dan kebetulannya seorang Islam bernama Ahmad bin Hatib, dia ni alim dalam masa dia Barhama itu. Bila masa Islam dia sebut juga begitu. Boleh jadi dia sekolah bagian ni Islam juga.
supaya tutup bidai kita lah. Tutup bidai kita bila bidai kat mula ada tabur beraku ni, bawah tangga, atas tangga. Kalau turun mayat, tangga dekat suruh serah duk menyerut ikut bawah usulnya mayat. Ini bagian lama belakang. Dia kata bukan manggil Nabi Muhammad, dia manggil Hindu belakang. Dia pasal lagi lah dia menyerut bawah mayat tadi, tak tahu lupa ke apa ni. Mari dua anak pucuk. Wa yaqul fil Masih alaihi salam dan sebagainya. وسبب آخر وهو أن الفرقة الإسلامية الأولى وخاصة المعتزلة جعلت من أهم أغراضها الدعوة إلى الإسلام ورد المخالفين. Banyak lagi ni. Kemudian syarikah ya para hadirin semua masa kita nak ambil dah. فهذه الأسباب كلها من داخلية وخارجية هي التي كونت علم الكلام. Ini sebab puncanya baik dalam baik luar yang menyebabkan wujudnya ilmu kalam. Itu dia dulu. Waja'alat huqafan lal qa'ib nafsi, dan menyebabkan ilmu kalam, ilmu sifat al-qulub jadi ilmu yang bersendiri. Itu dia. Faman qala innahu ilmun islamiyyun bahtun, maka mana-mana orang yang mengatakan ilmu sifat 20 ni ilmu Islam 100%, lam yata'assar ayya atharin bi falsafah al-Yunan faqad akhta'a. Mana-mana orang yang mengatakan ilmu sifat 20 ni ilmu Islam 100%, tak ada kesan-kesan falsafah Yunan, falsafah Greek, ataupun tak kesan dengan agama-agama lain, faqad akhta'a, maka benar dia salah. Benar salah. Ilmu kalam ni kena kata ilmu yang dibuat kesan daripada bercampur bau pengajian Islam dengan pengajian Yunan dengan pengajian agama-agama lain. Sengaja dibuat ilmu ni dengan tujuan nak hiar balik. Tujuan nak hiar balik ilmu-ilmu tu. Jadi sebelum daripada kita hiar balik, kita kena reti lakah dia, buah dia, kutar dia belah mana, barulah kita boleh lawan dia balik. Dia beri pada lutut, kita beri siku misalnya. Tapi kalau tak tahu lutut dia lagu mana, siku belah mana, kita tak tahu dia lagu mana. Jadi timbullah ilmu kalam yang menyebabkan adanya istilah-istilah falsafah dan istilah-istilah Greek. Tak lagi dah. Mana-mana orang yang mengatakan ilmu tauhid ini 100% Islam, faqad akhta'a, maka sungguh dia sudah buat salah. Kita duduk. Falhaqqu annahu masijun minhuma. Kau sebenarnya kata dia ilmu kalam ini campuran daripada ilmu Islam dan ilmu falsafah Yunan. Kita pergi sekat dulu hari ini, dan kalau mustahak membaca lagi hak lain minggu depan insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam.